So, yang bagusnya BKP ni, kita menyebabkan kita bertambah kreatif. So, cikgu pun kena kreatif lah nak ngajar awak. Tak kan? Hopefully awak kat rumah pun belajar ya. Tak ada lah duk tengok cerita Korea saja, duk melayan internet, main game. Ingat SPM tahun ni. Tapi tak tahulah kan. Walaupun kita pun tak tahu bila SPM, tapi kita just buat kerja kita. Okey, kita masuk pertama sekali, kita ni nak revision. So, apakah itu jirim? Kalau awak tengok sini ni, sains tingkatan 1 ni, belajar form 1. Jirim tu apa? Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim mempunyai jisim dan isi padu. Ini semua dah belajar di form 1 ni. Okey, terdiri daripada zat-zat yang kecil, terpisah dan sentiasa bergerak. Ni boleh tengok gambar ni. Contoh, udara, air, tanah, haiwan, anything semua adalah jirim. Asalkan dia ada jisim dengan memenuhi ruang. Udara, contohnya udara dalam ni. Dalam air sekarang dalam ni kosong kan? Kosong. Kalau kita nampak kosong, tapi dia ada apa dalam ni? Ada udara. Sebab udara itu memenuhi ruang. Kalau yang bekas tutup pun sama saja. Udara pun adalah jirim sebab dia memenuhi ruang. Okey, teori kinetik jirim. Ini kita buat revision. Ini pun revision form 1 ni, teori kinetik jirim. Jirim-jirim ini terdiri daripada zat-zat seni yang diskret dan dia tak duduk diam-diam. Dia sentiasa bergerak, bergetar atau berputar secara rawak. Jirim ni sentiasa bergerak. Okey, tenaga dan lagi bila dia bergerak, maksud bila apa benda bergerak mesti ada tenaga kinetik. Lagi laju dia bergerak, maka tenaga kinetiknya bertambah. So, bagaimana kita nak bagi tenaga kinetik bertambah bagi jirim itu adalah kita tingkatkan suhu. Contohnya, air. Bagi suhu kat dia, dia punya tenaga kinetik dia akan serap haba itu, dia akan lagi bergerak dengan lagi laju. Bila lagi laju, maka tenaga kinetiknya lebih tinggi. Okey, ni 3 keadaan jirim. Okey, keyword di sini keyword di sini keadaan jirim. Bila awak jumpa perkataan keadaan jirim, ada jawapan lain sama ada berpejar, cecair dengan gas. Awak nanti kalau tengok soalan, tengok apa dia tanya. Kalau perkataan keadaan jirim, nyata keadaan jirim, ni berpejar, cecair dan gas. Okey, ini awak boleh baca lah ni Ini ciri-cirinya, susunan zarah dia macam mana, gerakan, daya tarikan, tenaga kinetik, isi padu, kebolehan untuk dimampatkan. Kalau kebolehan boleh dimampatkan ni, cecair bukan tak boleh mampat tapi dia adik, cecair boleh mampat tak adik? Air dia akan ikut bentuk ruang. Sama dengan gas tapi gas dia boleh mampat. Okey. So cecair tak boleh dimampatkan lah Okey. Ini pun sedikit nota berkaitan dengan jirim dan bahan. Awak boleh baca. Okey, sekarang perubahan keadaan jirim. Okey, keadaan jirim ada 3 kan? Berpejar, cecair, gas. Okay, kalau perubahan keadaan jirim maksudnya dia berubah. Dia berpejar ke cecair, cecair ke gas, berpejar ke cecair, berpejar ke gas, gas ke pejar. Ini proses-prosesnya. Okey, ingat perubahan keadaan jirim. Ni pun awak dah belajar ni. Ingat kan? Okey, ini contohnya. Ini perubahan apa ni? Ini apa perubahannya? Okey, ini air mendidih, keluar wap. Wap ini perubahannya pada apa? Dalam ni ada air. So, cecair. Cecair jadi wap. Wap ini gas. Lepas tu, kita letak senduk ni yang sejuk. Nampak tak ada titisan air. So, dia punya gas tukar balik kepada cecair. So, perubahannya apa? Proses perubahannya ialah kondensasi. Jadi titisan air ada nampak air kat bawah ni.
Okey. Perubahan perubahan keadaan jirim tadi ni, cuba cakap tadi. Okey, awak tengok pembekuan, peleburan, pendidihan, pemejawapan. Ini semua ada perkataan apa tu? Pean. Lepas tu kondensasi. Ada C di belakang. Ni apa dia? Inilah satu proses. So semua ini adalah proses perubahan keadaan jirim. Soalan ni mengkonfirm lah keluar. Kalau tak keluar paper 2, kalau paper 1 confirm keluar. So mesti tahu ya. Okey, ini selalu kan awak beli air, tahu beli air Melo ke, teh ais ke. Okey, ada air dekat luar ni. Air kat luar ni datang dari mana? Adakah air Melo awak airnya keluar ataupun daripada mana? Ini adalah proses apa? Kondensasi. Datang dari mana air ni? Datang daripada wap air di sekeliling. Kalau kita ni Malaysia ni kan kita suhunya adalah apa, iklim kita apa? Panas dan lembap. Kita punya kelembapan udara sangat tinggi. Sebab tu kalau beli teh ais apa-apa, beli ais, senang sangat kondensasi dia berlaku. Sebab sini sejuk. Lepas tu dekat luar ada banyak wap air. Wap air ni kan jirim dia, zarah-zarah dia sentiasa bergerak. Pop kena dekat ais ni yang sejuk ni, maka dia jadi cecair. Prosesnya kondensasi. Okey, ini sama juga tadi, cuma di sini dalam ni ada perkataan ni. Haba terbebas, haba diserap. Okey, awak tengok cik bagi satu contoh. Okey, kita ambil pepejah gas lah. Katalah kita ambil paling mudah, kita ambil contoh air. Air dalam suhu bilik. Air mana air? Air. Suhu bilik ni keadaannya apa? Sebab air ni. Suhu bilik adalah cair kan? Okey, bila awak masuk dalam freezer, dia akan jadi pepejal. Bila didihkan dia akan jadi gas. Okey, katalah kita ambil ais. Air yang telah mengalami pembekuan. Kita ambil, kita keluarkan. Dia akan cair kan? Proses dia peleburan. So, sebab apa dia lebur? Boleh lebur. Sebab bila kita tak kat luar, kita ambil ais. Adik, tolong ambil ais, adik. Ambil ais. Main mana? Dalam plastik tu lah. Ambil dalam satu plastik, ambil dalam satu yang cube-nya. Okey. Okey. Air, bila kita masuk, suhu dia rendah, suhu bawah dia kosong, ke bawah, dia akan mengalami proses pembekuan. Okey. Ini ais dalam, cikgu buat dalam plastik ni. Okey, ini ais cube. Okey. Ini kita cikgu punya. Adik, pergi bekal adik. Bekal nak tak? Ya, carilah yang keras. Pinggan keras. Okey, thank you. Okey, ini ais. Okey. Bila cikgu masukkan sini, okey. Dah ada ni. Dia sudah start lebur kan? Sebab apa dia melebur? Sebab tadi suhu dalam peti ais suhu apa? Ingat tak suhu apa? Dalam freezer suhu dia negatif 20. Ingat tak kita belajar pasal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Belajar kan cerita pasal peti ais. Okey, suhu apa? Negatif 20. Okey, kita keluarkan suhu bilik ni. Sekarang suhu bilik ni lebih kuranglah 30 mungkin Okey, so suhu dia tambah kan? So, dia serap haba. Dia serap haba. So, dia dapat tenaga haba. Lepas tu menyebabkan jirim dia, zarah-zarah dia bergerak dengan lebih laju. Maka dia jadi cecair. Prosesnya apa tadi? Peleburan. Haba diserap. Bila pula haba dia bebas? Okey, yang air tadi, katalah air tadi, air. Kan kita air ni air.
Tengok masuk dalam peti sejuk. Ni dia ada tenaga banyak. Sebab dia akan cair kan, dia duduk jauh-jauh, so tenaga dia akan bergerak. Lepas tu kita letak peti ais, suhu rendah. So, apa yang jadi? Air ni akan bebaskan haba sekeliling. So, tenaga kinetik dia pun rendah lah. Maka, dia akan jadi berpenjai. Itu maksudnya haba dibebaskan. So, proses pembekuan haba dibebaskan. Okey. Faham Okey, lepas tu kita masuk pada struktur atom. Okey, struktur atom ni, okey, ingat lagi, atom terdiri daripada 3 subatom. Itu apa? Elektron, proton, neutron. Elektron charge negatif, proton positif, neutron tak ada charge. Kemudian, okey, kalau tengok struktur atom ni, tengah-tengah ni dia punya apa? Nukleus. Nukleus dia terdiri daripada yang positif ni adalah proton. Yang putih-putih ni nampak ia adalah neutron. Bila proton campur dengan neutron kita panggil sebagai nukleon. Nukleon. So, ingat perkataan ni, nukleus kat tengah. So, bilangan subatom dia ini adalah kita namakan dia punya nombor nukleon. Okey. So, kalau kita tengok struktur atom ni, dia punya elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab bilangan proton dengan bilangan elektron adalah sama. Tapi jika awak tengok ada atom tu tiba-tiba tak sama. Proton dia 6, elektron dia 5. Maksudnya apa? Protonnya lebih. Maka maksudnya atom itu dalam keadaan apa tadi? Proton lebih kan? Bila proton positif lebih maka dia positif. Kalau dia elektron lebih, proton kurang, maka dia adalah bercas negatif. Okey, biasanya kalau macam ni, kalau sama-sama bilangan proton dengan bilangan elektron sama, maka dia neutral lah. Dan neutron neutron. Okey, neutron kat tengah-tengah ni ingat. Proton campur neutron adalah nukleon. Okey, awak boleh tengok sini Ni. Ini. Wajib hafal. Nombor proton. Kita boleh sebut nombor proton, boleh sebut bilangan proton pun boleh sebut. Dan nombor proton sama dengan nombor elektron. Bilangan proton sama dengan nombor elektron. Ni. Sama kan? Cik cakap kan? Proton sama dengan elektron. Dia boleh sebut nombor proton ataupun bilangan proton. Nombor elektron ataupun bilangan elektron. Okay, sorry. Okay, nombor nukleon pula. Ingat ada nukleon daripada perkataan nukleus yang tengah-tengah tadi. Nukleon ni. Tengah-tengah ni. Okay, so nombor proton tambah nombor neutron. Okay. Tadi lupa cikgu nak cakap. Nanti bila dah habis dah ni, dah habis cikgu bagi penerangan, biar awak dengar ni. Petang nanti, awak akan buat quiz untuk bab ni. Kita tengok awak boleh jawab ke tak boleh jawab. Harap-harap boleh jawab lah, maka semua baguslah ya. Okay, so, fahamkan betul-betul. Okay. So, ini kita boleh cuba Contoh hidrogen bilangan proton dia 1. So, bilangan proton 1, bilangan neutron 0. Cikgu bagi jawapan lah pula. Okey. So, hidrogen bilangan proton 1. Bilangan proton 1. Bilangan proton sama dengan elektron 1. Bilangan proton cikgu English pula tak apa. Melayu ni adalah nombor proton. Nombor proton sama dengan nombor bilangan proton. Ni benda yang sama ni. Kolom ni kalau tengok sama ada 2. Dan nombor proton adalah sama dengan nombor elektron.
Nombor nukleon. Okey, hidrogen punya nombor nukleon adalah 1. So, berapa neutron dia? Apa? Kosong. Sebab apa kosong? Tadi ni formula ni. Tengok yang kedua pula. Awak tak perlu hafal ni Ini untuk kimia ni. Orang kimia dia kena hafal benda ni. Sains tak payah, tapi cikgu bagi contoh je lah ni. Okey, kalau helium pula bilangan proton 2. So bilangan elektron pun 2. Bilangan neutron berapa? Ini nak tahu bilangan neutronnya berapa pula. Kita kena tengok pada jadual berkala nanti. Bila kita tengok jadual berkala, cikgu akan balik ke sini nanti. Okey, baru nampak. Okey, latihan tapi ada semua Okey, contoh macam awak tak hafal. Ni elemen ni unsur X, contohnya X, Q, R, S contoh Katalah elemen ni unsurnya ada bilangan proton 2. Bilangan elektron berapa? 2. Dia dah bagi ni neutron 2. So, nukleon berapa? 4. Sebab apa 4? Proton campur neutron. So, 2 campur 2 4. So apa? So nombor nukleon dia 4. Ini contoh ni lah. Kita ambil pula unsur S, nombor proton 17. Nombor bilangan proton 17 samalah dengan nombor proton. So neutronnya 18. So 17 campur 18 35. So boleh Ini contoh-contohnya. Ini unsur X, Y. X, Q, R, S, T. Awak tak perlu tahulah. Kalau orang ambil kimia, dia kena tahu. Kalau bilangan proton 2 tu, apa unsurnya? Tak apa. Kita sains, kita tahu konsep sikit-sikit saja. Okey. Cikgu nak bagi. Sekejap mana latihan? Okey. Latihan. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Kalau budak 5 karisma kan awak ada buku teks. Boleh tengok ni. 5 pendeta dengan 5 takwa cikgu tak bagilah pula ya. Awak boleh request lah kalau awak perlu buku teks form 4. Okey, contohnya kita ambil contoh unsur kita ambil mana Okey, unsur di sini Q. Okey, bilangan proton 3. Bilangan elektron berapa? 3 juga lah kan. Sebab elektron sama dengan proton. So okey. Bilangan neutron dia bagi 4. So, nukleon berapa? Nukleon 3 campur 4 7. Proton berapa? Nombor proton sama dengan bilangan proton. Dia benda yang sama, cuma satu dia nombor, satu bilangan. Okey. Begitu juga ini bilangan proton. Kita tengok S pula, unsur S. 17 bilangan proton. Nombor proton berapa? 17 juga lah kan. Elektron? 17. Sebab apa? Sama bilangan proton dengan bilangan elektron. Okey, untuk soalan ni dia bagi nukleon. Nukleon 35. Proton tak bagi. So apa-apa pun kita tengok ni. Sebab tu cikgu cakap kena hafal ini. Nombor nukleon sama juga nombor proton tambah nombor neutron. So, kira lah ni. Okay, 35 tolak 17. Nombor nukleon adalah nombor proton campur nombor neutron. So, dia dah bagi nombor nukleon. So, nak tahu nombor neutron, nukleon tolak proton. So, awak isilah semua ni. Okey, seterusnya konsep apa? Isotop. Ingat lagi tak isotop? Okey, isotop tu apa? Okey, isotop tu okey. Isotop tu sebenarnya ialah atom dalam unsur yang mempunyai nombor atom yang sama tetapi nombor neutron ataupun nombor bilangan neutron yang berbeza. Bila nombor neutron beza, nombor nukleon juga bezalah Okey, itu dah masuk isotop. Okey, setiap atom dalam unsur yang sama mempunyai nombor proton yang sama. Ini konsep lah
Walau bagaimana nombor neutron mungkin berbeza. Okay, bila nombor neutron dia berbeza, nombor proton sama, nombor neutron dia berbeza, maka unsur itu, atom dalam unsur itu, kata kita dua unsur, bukan dua unsur dua atom tadi adalah, kita katakan nama isotop. Contohnya, okey. Contohnya isotop, macam hidrogen. Hidrogen tadi kita kata satu kan, nombor proton satu, nombor elektron satu, nombor neutron satu. Tapi hidrogen ni dia boleh wujud dalam dalam dua bentuk berbeza lagi, iaitu hidrogen 2, hidrogen 3. Di mana hidrogen 2 ini nombor dia ada nombor neutron dia 1. Tadi yang ni adalah buku teks saya, boleh tengok buku teks form 4. Okey, ini asalnya kalau tengok hidrogen tadi yang cikgu tunjuk mana tadi cikgu tunjuk. Okey ni. Okey, hidrogen kan. Nombor proton 1, nombor elektron 1, nombor proton 1. Tapi bagi hidrogen ni dia ada isotop. Di mana dia ada yang ada nombor neutron 1, ada nombor neutron 2. Tengok ni, proton sama tak? Bilangan protonnya sama je 1. So proton 1, elektron pun 1. Tapi neutronnya berbeza. Ada yang kosong, 1, 2. Yang mana nombor proton sama, nombor neutron berbeza, maka kita panggil dia sebagai isotop. So hidrogen 2 ini adalah isotop bagi hidrogen, ini juga isotop bagi hidrogen. Okey, tengok contoh lain pula. Karbon. Karbon ada karbon 12, karbon 13, karbon 14. Okey, karbon biasa yang ni, yang normalnya ni. Nombor proton 6. So, nombor elektron sama nombor proton. Nombor neutron 6. Ni dia bagi ya. Awak tak perlu nak hafal apa-apa. Jangan hafal pula. Okey. Tapi ada yang karbon 13, karbon 14 ni nombor neutronnya berbeza. Dan jika nombor neutronnya berbeza, maka nombor nukleon juga berbeza kan? Nukleon, neutron, campur proton. So, 7 campur 6 berapa? 13. Sebab tu dipanggil apa? Karbon 13. Okey. Ada yang nombor neutronnya 8. So, nombor neutron 8. Nombor proton 6. 8 campur 6. Okey. Neutron campur proton adalah nombor nukleon. So, 8 campur 6. 14. So, bagi karbon 14. Ingat tak karbon 14? Belajar bila? Kita belajar bila ni? Karbon 14 ni. Belajar bab tenaga nuklear. Balik tengok balik. Karbon 14 ni guna di dalam pentarikan fosil kan? Karbon 14. Radioisotop. Ingat tak? Radioisotop. Bila isotop itu bersifat radioaktif. Contoh karbon 14. Lagi contoh lagi. Iodine 131. Ingat tak? Baik, tengok baik. Buka buku teks. Radioisotop ke depan. Sekarang tengok dulu. Nanti kita akan buat revision lagi. Untuk kali ni, fahamkan dulu. Okey, begitu juga oksigen. Ini contoh-contoh yang ada buku teks ni. Sebab tu cikgu terangkan. Okey, nombor neutron. Nombor neutron mana? Okey, oksigen. Ni yang bukan ini yang nombor apa lah? 8 nombor neutronnya. Nombor protonnya 8. 8 campur 8 16. Ini yang nombor neutron. So, bila neutron berbeza, neutron berbeza, maka nombor nukleon pun akan berbeza nanti kan? Sebab nombor nukleon, neutron campur proton. Dan neutron berubah, nukleon pun berubah. So, ini apa ni? Isotop. Tengok ulang dulu ini. Nombor proton ni sama. Hidrogen nombor proton sama. 1. Karbon 6. Oksigen 8. Okey. Dah faham? Kita tengok soalan ni. Saya jawabnya. Manakah antara berikut adalah isotop untuk unsur yang sama? Yang mana? Dia tengok apa? Okey. Saya fikir. Saya ingat balik. Okey, tadi kita kata apa?
Isotop nombor proton sama, neutron berbeza. Mana-mana proton yang sama? Okey, mana? L, N. Apa namanya? 17. Ni nombor proton. Dua-dua sama 17. Tapi satu nombor neutron 17, satu nombor neutron 18. So, bagi L, berapa nombor nukleonnya? Bagi N, apa nombor nukleonnya? So untuk menjawab soalan ni mana? So, mana dia? L dan N. Okey, jelas ya? Faham dah kan? Okey, ini pula. Ni contoh. Sama dia ni. Cikgu ambil buku teks juga. Ini punya. Benda yang samalah. Okey. Seterusnya, jadual berkala. Okey, jadual berkala. Ini jadual berkala. Cikgu ambil. Inilah hal sama dalam buku teks ni. Awak tak perlu hafal yang simbol-simbol ni. Yang awak kena tahu adalah, contohnya kita ambil ni Ni ini kita panggil simbol bagi unsur. Setiap satu kotak ini adalah satu unsur. Satu unsur Satu unsur, satu unsur, satu unsur, satu unsur ni. Ni ada berapa banyak unsur ni? Kat dunia ni banyak ni je unsurnya. Nanti kita tengok macam kita belajar bahan nanti kita apply balik, kita ulang, kita main kat sini balik. Tapi untuk sekarang ni, okey, setiap satu ni panggilnya satu unsur. Yang BE, CA, PD ni semua adalah simbol. Awak tak perlu tahulah Mg ni apa, nak tahu pun tak ada masalah. Tapi untuk sains tak perlu hafal semua ni. Yang awak kena tahu untuk jadual berkala ialah, okey, setiap satu ni, ini dia punya simbol ni. Contohnya kita ambil ni B. Lepas tu dia ada dua nombor kat sini. Ingat kalau sini ada nombor 5 dengan 11. Ini nombor 7 dengan 14. Ni simbol N. N untuk nitrogen. Ada dua nombor. Nombor yang kecil, 5, 11 merujuk kepada nombor proton. Okey, nombor yang besar merujuk kepada nombor nukleon. So, untuk B, boron 11 dengan 5. Nombor kecil 5, nombor besarnya 11. So, 5 itu nombor apa? Nombor proton. 11 nombor apa? 11 nombor nukleon. So, nombor neutron berapa? Cepat. Nombor neutron apa? Nombor neutron apa? Balik kepada formula ni. Nombor nukleon, proton campur neutron. Tadi nombor nukleon 11, proton 5. So, neutronnya berapa? Neutron, nukleon tolak proton. So, balik tadi cikgu kita ambil contoh ni. Boron ni kan? So, nombor neutronnya berapa? 11 tolak 5, 6. So, mana-mana pun sama. Okay. Untuk awak, apa yang awak kena ingat tengok jadual berkala ni ialah, jadual berkala ni dibuat, nama dia berkala kan? Dia ada satu yang ke bawah. Kolom ke bawah ni kita panggil kumpulan. Yang melintang ni kita panggil kala. So, atas kali kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6, kala 7. Ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 kumpulan. Okey, ini kala. Cikgu tanya, apakah unsur yang ada pada kala 3, kumpulan 17? So, kala 3 yang mana? Kala 1, kala 2, kala 3. Kumpulan 17 yang mana? Ini, 17 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, ni. So, apa? Cl, klorin. Itu kena tahu. Dan jadual berkala ini unsur-unsur susun mengikut nombor proton secara menaik. Nampak ni? 1. Nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sini bukan bawah ni 11, 12. So, macam mana dia susun?
Jadual berkala disusun mengikut nombor proton secara menaik daripada kiri ke kanan ya. Yang awak kena tahu pada jadual berkala ni, sini semua bahagian sini adalah logam. Ni awak cek buku teks ataupun buku sains proses dia ada color. Cikgu cari yang tak color pula. Oh ni kacau. Tak, sementara tu kita perhati sekejap. Ni cikgu punya tadi ais cikgu keluar. Cikgu nak tunjuk ni apa ni? Air ni nampak tak? Air dah banyak dah. Air datang dari mana ni? Adakah daripada ais yang cair tadi? Daripada mana? Daripada uap air di sekeliling ni. Kondensasi Allah bila basuh. Okay? I should have this one. Okay, nampak ni. Kondensasi. Air. Jadi apa tadi? Dalam plastik ni ais. Air dalam bentuk pejah tadi dah cair dah. Ada bahagian cair, tapi cair pun dia tak keluar kan. Air ni bukan daripada air dalam tu Ni daripada kondensasi uap air. Malaysia ni kan cikgu cakap tadi iklim panas dan lembap. So kelembapan tinggi, sebab tu banyak air keluar ni. So kita tak sebelah ni lah ya. Okey, balik kepada jadual berkala kita tadi. Mana tadi? Okey. Awak kena ingat tadi, sekejap cikgu rasa cikgu nak ambil daripada internet lah. Ada kala-kala. Kita ambil, kita search Google jadual berkala. Mana ni? Jadual berkala. Okey, image. Okey, kita ambil sini. Cikgu ambil ni. Ni daripada buku teks awak ni. Ni buku teks ni. Okey, jangan buku. Okey, awak tengok Yang ni, yang putih ni adalah apa? Unsur dia, apa ciri unsurnya? Unsur logam. Ini, yang biru muda ini adalah separa logam. Yang biru tua ini bukan logam. Ini awak kena ingat. Ini awak kena hafal. Okey. Bahagian ini apa? Logam. Ini separa logam. Ini bukan logam. Okey, yang ujung 17, 18 ni, kalau dalam buku teks awak ada tahu kumpulan 17, 18 ni, dia cerita ini adalah kumpulan halogen. Dia cikgu cerangkan kenapa penting ni kumpulan 17 ni. Ini kumpulan 18. Gas adi atau gas nadir. Ni pun nanti kita tengok pada bahan. Okey. Ini kumpulan apa ni? Ini logam. Okey. Semua ni logam. Jadi cikgu lupa juga ni. Kumpulan yang sama mempunyai ciri yang sama. Kumpulan satu. Ni unsur-unsur dalam kumpulan satu mempunyai ciri kimia yang sama. Kumpulan 2 mempunyai ciri yang sama. Kumpulan 17 mempunyai ciri yang sama. 18 sama. Kalau tak sebab kalau ada kumpulan dia naik-naik kan tadi. Kumpulan unsur daripada kumpulan yang sama mempunyai ciri yang sama. Okey, kita balik kepada PowerPoint kita tadi So sebelum tu kalau awak Google, keluar jawab kalau macam-macam keluar. Tapi benda yang sama saja semua. Color je lain. Kalau macam ni, kuning ni apa? Logam. Hijau ni separa logam, yang biru ni bukan logam. Itu kena hafal. Okey. Back to our PowerPoint. Okay, so far okey tak? Awak tengok video, kalau awak dah tak larat dah, awak stop dulu. Lepas tu sambung balik. Ni yang cikgu dah cerita tadi. Tapi cikgu bagi ni. Ini contoh karbon. Ini apa? Ini nama dia, nama unsur. Ini simbol. Ini yang nombor besar adalah nombor nukleon. Nombor kecil nombor proton. Ini benda yang sama juga. Tapi cikgu letak nombor yang kecil di atas.
Nombor yang besar di bawah. Tak kisah di mana. Awak tengok nombor besar, nombor kecil. Nombor besar, nombor nukleon. Nombor kecil, nombor proton. Okey. Sebelum tu, saya akan bagi satu soalan lah. Okey, tengok RU ni. Okey, dia bagi 44 dengan 101. 44 ini, okey, nombor apa? 101 nombor apa? Okey, sekarang tengok tanya. Berapakah nombor elektron bagi RU ni? Apa? Jawapan dia apa? 44. Sebab apa? Nombor elektron sama dengan nombor proton. Okey. Ini pun sama sajalah. Tadi cikgu cakap period ni. Period ni color. Ni kumpulan. Color. Okey. Oh, ini. Sekejap ya. Bahasa Inggeris cikgu ni lama punya. Mana tadi? Nak buang ni. Ni English lah pula. Moving from the left to right maksudnya bila kita bergerak daripada kiri ke kanan, dia ada perubahan secara gradual. Gradual ni sikit-sikit lah. Daripada ciri kimia dan ciri fizik bagi unsur tersebut. Maksudnya tadi mana? Okey, contohnya ni. Moving ni. Gradually. Bergerak daripada kiri ke kanan ni. Kiri kanan. Ciri-ciri kimia dan fizik dia juga berubah secara beransur-ansur. Okey. Perubahan ni apa? Pengurangan ciri-ciri logam. Kan tadi kita kata ciri logam kan? Sini bukan logam kan? So di sini logam. So ini logam. Tapi kuranglah ciri-ciri logam ni nanti. Sini dah separah logam. Lepas tu bukan logam. Awak kena tahu juga kan? Perbezaan dengan ciri logam dengan bukan logam. Cikgu lupa nak buat dalam PowerPoint ni. Satu tajuk, satu topik. Ciri-ciri logam dengan bukan logam. Saya dah belajar dah. Form 1 ke Form 2 dah belajar. Tengok buku teks. Tanya adik awak kalau ada adik yang Form 2 tu. Perbezaan ciri logam dengan bukan logam. Cek balik. Okey. Periodic table. Lepas tu perubahan ciri oksida kepada alkali kepada ini lebih berkimia lah. Perubahan ciri kekondensan elektrik ni pun ni. Yang ni je. Okey. Sekejap ya. Allah, dah masuk ni. Dah azan. So, kita berhenti sekejap lah Tengah azan. Kita dengar azan. Kita dengar azan. Kita jawab. Terus doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Wala haula wala quwwata. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati wal-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajah la yatarafa. Mulallati innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Sayyidina Muhammad wa sallallahu Okey, alhamdulillah. Dah zuhur ya. Kita sekejap lagi. Solat. Okey, ni pun kita dah dapat ilmu Cari ilmu pun wajib ya. Okey, sebelum tu sampingan ni. Ni di antara iqamat di antara ni waktu sekarang ni waktu yang afdal untuk berdoa. Jangan lupa berdoa first kali berdoa kepada bapa kita lah Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Jangan lupa. Banyak yang Islam ni banyak ni waktu-waktu yang mujarab, waktu-waktu mujarab mustajab doa. Jangan lupa doa. Yang tadi pastikan kita jawab azan, lepas tu baca doa. Bila kita berdoa, kan kita baca doa kepada Nabi Muhammad SAW, nanti supaya insya-Allah kita nak dapat syafaat daripada Nabi nanti pada mahsyar nanti. Okey. Kita sambung. Ni latihan cikgu ambil lebu. Dah. Kita dah biar tu. Kira dia periodic table tu. Okey. Ini soalan bab ni. Okey. Sekarang kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, bahan pula. Okey, tadi kan tajuk dia jirim dan bahan kan. Okey. Pertama sekali contoh-contoh bahan. Okey, boleh bagi cikgu contoh bahan. Okey, ni cikgu punya spek pun bahan. Ni pun bahan, air bahan, ais bahan. Apa lagi bahan? Ni apa ni? Ni dapur. Kitab. Kitab pun bahan. Apa lagi kat sini? Semua ada bahan. Udara bahan. So, boleh katakan semua benda yang punya jirim semua adalah bahan. Pensel awak, kipas, everything. Kertas, buku, wire, semua bahan. Dan bahan-bahan ini pula boleh dibahagikan kepada 3. Bahan atom, bahan molekul dengan bahan ion. Okey. Kalau bahan atom, dia hanya maksudnya apa? Bahan itu, ni tadi katalah bahan atom. Bahan atom ni, contoh bahan atom ni hanya terdiri daripada satu unsur tadi. Kita balik jadual berkala kita Allah. Jadual berkala kita tadi, kan? Jadual berkala kita kan satu unsur kan? Satu unsur je kan? Contoh katalah cikgu ambil ni. Ni. Mas ni orem. Dia ni satu contoh bahan unsur. Sebab apa? Dia terdiri daripada
atom emas saja. Maksudnya ni kan tadi emas ni sebab apa dia rapat? Sebab dia rapat? Sebab tadi atom tu dalam bentuk pepejal ni, pepejal. So dia rapat. So ni emas. Sama lah juga, katalah mana, katalah cikgu punya besi pun sama lah, katalah kita ambil, ni. Semua pun ada ni, ni. Ni. Ni apa? Aluminium kan? Aluminium pun bahan atom. Sebab maksudnya setiap satu ni, satu Al, aluminium. Dia apa? Sebab dia pepejal. Dalam ni apa? Ini pun juga bahan. Semua benda lah bahan. So dalam keadaan pepejal dia duduk rapat lah. Jadi daripada atom sahaja. So semua logam adalah bahan atom. Contohnya besi, plumbum, aluminium, emas. Okey, atom susun rapat dan teratur. Susun rapat sebab apa? Dia duduk dalam keadaan pepejal. Okey. Ikut Malaysia ikatan kimia yang kuat. Sebab apa? Duduk rapat kan? Dia rapat kan? Maksudnya dia kuat dah ni. Ikatan ini dengan ini kuat tak? Kuat dah kan? Kalau tak kuat apa? Jauh-jauh ikatan. Duduk rapat-rapat tu maksudnya ikatan dia di antara satu atom dengan atom lain tu sangat kuat. Kalau kita nak pisahkan dia susah kan? Macam nak pisahkan dia? Kita bagi haba yang sangat tinggi. Baru dia boleh lebuh. Macam nak lebuhkan aluminium ni. Boleh tak buat? Kita punya api stov kita tak boleh lah nak lebuhkan aluminium tu. Okey, bahan molekul pula. Bahan yang daripada mempunyai 2 atau lebih atom. Bahan molekul terdapat daripada molekul mempunyai 2 atau lebih atom yang sebanyak. Okay, contohnya dia ada dua jenis sebenarnya ni. Bahan molekul yang terdiri daripada atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Atom yang sama contohnya gas oksigen. Gas oksigen kan tertulis O2. Pen sekejap cikgu ambil pen. Nak kertas. Okey, oksigen. Okey. O2. Kan? Maksudnya ada satu O, satu O. Dia duduk rapat-rapat. Ini kalau gas, katalah kita buat satu bekas yang ada gas oksigen kan? Oksigen. Ini gas oksigen. Dia bahan molekul apa? Sebab nak jadi gas oksigen tu dia mesti duduk berdua-dua. Tadi kalau bahan atom tadi, dia duduk ni satu katalah aluminium ni, aluminium. Ini bahan molekul. Sebab apa? Nak jadi gas oksigen tu dia mesti duduk berdua-dua. Okey. Kalau tengok dalam buku teks, dia boleh bahan atom. Ada satu lagi contoh. Contohnya ialah gas adi. Gas nadi. Ni cikgu cakap hati-hati kan. Cikgu nak patah balik kan. Ni gas adi yang luar belakang ni. Yang last kali ni. Helium, neon, argon ni. Dia ni pun juga adalah bahan atom. Sebab apa? Dia dalam keadaan gas. Semua ni semua gas. Tapi ni satu. Ini neon. Ini neon. Ini neon. Ataupun yang biasa awak gas helium lah. Awak mungkin biasa dengan gas helium kan. Yang orang buat belon yang boleh naik atas kan. Belon yang orang jual. Yang awak masuk kecil-kecil dulu. Mak awak beli. Pegang dia naik kat atas tu kan. Tak gas helium. Okey, dia satu ni helium. Satu ni helium. Ini pun bahan atom. Sebab apa dia jauh? Sebab dia dalam keadaan gas. Sebab apa dia bahan atom? Sebab dia satu je. Oksigen dia OO. Kalau oksigen dia benda lain. Ni helium. Ini oksigen O2 ataupun nitrogen. Kan nitrogen pun sama. N2 kan? Nitrogen N2. N. Tapi dia bahan molekul sebab dia kena duduk berdua-dua.
Faham Okey. Ni balik sini. Allah, lepas pula. Okey, bahan molekul tadi kan. Okey, bahan molekul daripada molekul mempunyai 2 atau lebih atom yang sama. Contohnya gas nitrogen. Gas nitrogen kan N2. Kalau ataupun dia mempunyai, ini sama kan? Bahan molekul ada juga yang contohnya karbon dioksida. Contoh lain H2O. Dia ada apa? 1 karbon, 2 oksigen. Ni 1 oksigen, 2 hidrogen. Katalah H2O. Air lah air. Air O H H O H H O H H. Sebab cikgu lukis jauh-jauh. Sebab air kan dalam suhu bilik dia dalam keadaan cecair. So lukis jauh-jauh lah. Sebab dia ada molekul. Sebab satu ni dia kena duduk ni, dia sentiasa kena duduk sama-sama. 1 oksigen, 2 hidrogen. So bahan molekul. Ini terdiri daripada atom yang berbeza. Ini atom yang sama tapi kena duduk dua-dua. Banyak lagi contoh lain lah. Contoh lain karbohidrat, protein. Ini cikgu bagi contoh yang simple saja. Ada 2 bahan yang berbeza. 2 atom yang berbeza. Ada yang atom yang sama, ada atom yang berbeza. Okey, kemudian bahan ion yang awak kena ingat ialah garam. Dan dia, contohnya garam. Dan dia ada apa? Ada charge. Nampak tak? Apa yang bercharge adalah bahan ion. Contohnya ialah garam. Garam biasa. Natrium klorida. Tengok dia ada natrium positif, ion klorida ini negatif. Ion positif nanti tarik antara semua lain. Ini tak apa, awak tak perlu tahu pun tak apa. Ini agak kimia sikit tapi awak kena tahu kalau macam ni ada charge positif negatif, dia adalah bahan ion. Contoh garam. Contohnya garam. Okay, garam contoh garam cerita pasal garam ni pula nak kena balik kepada jadual berkala. Okey, ni ingat ni. Ingat lagi tak? Ni apa ni? Kumpulan 17. Kumpulan 17 ni kan ada fluorin, ada klorin, ada bromin, ada iodin, ada astatin. Okey. Kita ambil klorin. Ini bukan logam kan? Ni logam kan? Tadi ion tadi kata apa? Natrium klorida contoh Natrium logam. Klorin bukan logam. Bukan logam campur dengan logam bergabung bentuk natrium klorida. Nampak tak ada da di belakang ni? Klorida. So bila ada klorida di belakang, dia adalah sejenis garam. Bila garam, maka ia adalah bahan ion. Ingat. Tak semestinya klorin je. Katalah fluorin. Fluorin jadi florida. Awak jumpa apa katalah apa? Kalium florida. So bila florida, da di belakang garam. Bukan semua da karbon dioksida bukan kan? Sebab dia oksigen ni, kumpulan ni oksida. Ni cerita ni kumpulan 17 ni jadi. Fluorin, florida, klorin, klorida, bromin, bromida, iodin, iodida. Ini semua adalah garam. Bila garam bahan apa? Ion. Ataupun 3. Nitrat, fosfat, sulfat. Ingat tak? Nitrat, amonium nitrat. Garam juga. Ada at di belakang tu. Bukan semua at karbohidrat pun at juga. Bukan. Ini 3 at tu. Nitrat, sulfat, fosfat. Ada garam. Bila garam mereka adalah bahan ion. Dan apa yang perlu awak tahu mengenai 3 ni? Yang perlu awak tahu ciri-cirinya. Terutama yang ini. Kekondaksian elektrik. Ni kena hafal ya. Semua bahan atom adalah mengkondaksikan elektrik dalam keadaan pepejal.
manakala bahan molekul tidak boleh mengalirkan atau mengkonduksikan elektrik, manakala bahan ion, ingat tadi garam-garam tadi tu, garam, ia hanya mengalirkan elektrik ataupun mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Sorry, pergi ambil garam pula. Okey, ini garam. Garam, ni pepejal kan? Pepejal. Pepejal. Dia mengalirkan elektrik tak? Tidak. Sebab apa? Sebab dia bahan ion. Dalam keadaan pepejal, dia tidak mengalirkan elektrik. Katalah awak ada sumber elektrik. Kalau buat lita tu kan, buah garam tak menyala lah. Tetapi kalau garam ni dalam bentuk leburan, larutan, dia akan boleh mengalirkan elektrik. So sila hafal bahan ion mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan. Bila dalam keadaan pepejal, tidak mengalirkan atau mengkonduksikan elektrik. Ulang balik, bahan atom mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal dan cecair. Cecair dan leburan. Maksudnya apa? Contohnya mas. Mas ni mengalirkan elektrik tak? Elektrik. Cikgu tak boleh pegang mas pitak dekat plug tu. Boleh kalau ada elektrik, kena cikgu ni. Okey. Kalau cikgu leburkan mas tu cair lah kan, dah lebur ni cair lah kan leburan. Dia juga masih mengalirkan elektrik. Sebab apa? Bahan atom mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal dan leburan. Bahan molekul, contohnya apa? Gas oksigen tadi, karbon dioksida tadi, bahan molekul apa lagi? Kertas tadi. Tidak boleh mengalirkan elektrik. Tak kira lah pepejal ke, cair ke, semua tak boleh. Ion special. Pepejal tak boleh mengalirkan elektrik, tetapi dalam keadaan leburan boleh. Okey. Yang lain-lain, bahan takat lebur, bahan atom tinggi kecuali bagi yang tadilah yang gas nadir tadi dia. Kan dia takat lebur dia rendah lah. Sebab dalam keadaan, pada suhu bilik ni, suhu bilik buat 30, dia dah dalam keadaan gas. So, takat lebur dia rendah lah. Okey. So, bagi bahan atom yang normal, bagi logam, takat lebur tinggi. Bahan ion pun takat lebur tinggi. Cuba awak ambil garam. Garam ni tahu? Ambil garam. Letak dalam periuk. Carilah periuk mak awak yang dah tak elok. Mak awak nak buang tu, jangan ambil elok, marah kan. Awak letak garam ni, panaskan dia. Jangan tak air. Panaskan dia. Boleh cair tak? Boleh lebur tak? Awak letak banyak mana api pun susah nak lebur. Sebab apa? Takat leburnya tinggi. Bahan ion takat leburnya tinggi. Tapi kalau garam masuk air tu, dia larut, membentuk larutan garam. Istilah lain. Takat lebur maksudnya kita ambil dia, kita panaskan dia. Tengok dia boleh lebur tak? Dia takat lebur dia tinggi. Okey ya. Okey, itu pasal bahan atom. Okey, ada soalan tapi cikgu buat soalan silap pula. Soalan balik. Ni contoh. Antara bahan di atas, yang manakah terbentuk daripada atom? Mana molekul, mana ion? Okey, bahan atom mana? A lah kan? Nampak tak? Satu atom yang sama jenis sahaja. Keadaannya pepejal. Ini bahan B ni apa? Bahan apa? Dia positif negatif, maka bahan ion. Ni dia buat papat masuk dalam keadaan pepejal lah. Contohnya garam ni pepejal ni. Kalau kita buat untuk atom dia, papat lah. Ni yang ketiga ni. Dia ada apa? Bahan apa ni? Molekul. Maksudnya yang dia bulat besar ni satu jenis atom. Yang bulat kecil-kecil ni satu jenis atom pula. Mungkin NH3 ke apa dah, tak kisahlah. Tapi dia adalah bahan molekul terdiri daripada atom yang berbeza. Okey, kenapa sejenis zarah yang terkandung dalam bromin?
hidrogen oksida, kalsium bromida. Bromin apa? Satu jenis je. Maka bahan bromin ni bromin dia Br. Ni kena patah balik di sini Okey. Ni ni yang bulan dia dah ditanya, kita kena carilah, cikgu nak bagi jawapan. Bromin ni dia bahan molekul tapi dia bahan Br2. Sebab dia ni dalam keadaan gas dia Br2. So dia bahan mana ni soalan? Yang mana? Ini hidrogen oksida bahan molekul. Dia ada hidrogen dengan oksigen. Bromin Br. Bromin so bahan atom. Kalsium bromida ada kalsium dengan bromin. Bromida, ingat bromida. Sini kan, bromida kan. So bromida, da di belakang dia adalah bahan apa? Ni kumpulan 17, ada da di belakang, ia adalah bahan ion garam. So di sini ion, di sini apa? Molekul, ini apa? Atom. Okey, X, Y dan Z. Antara mereka yang manakah wujudan atom? Atom yang mana? Takat lebur tinggi X, takat lebur tinggi boleh mengkonduksikan elektrik. Bahan apa? Y bahan apa? Takat lebur tinggi hanya dalam keadaan larutan. Z, takat lebur rendah tak boleh mengkonduksikan elektrik. Awak boleh jawab ni, awak faham ni, insya-Allah. Insya-Allah. Usaha, doa, tawakal. Okey, sekarang tengah usaha dah dulu. Okey, itu dia pada ni Okey, dan satu topik yang terakhir dalam bab ini adalah kaedah penulinan bahan untuk menghasilkan bahan tulen. Dia ada dua kaedah. Satu, penghabluran. Dua, penyulingan. Penghabluran. Sebelum tu apa dia hablur? Penghabluran. Ingat, ada ini adalah serotan apa ni? Proses lah. Kaedah. Penyulingan. Proses penyulingan. Proses penghabluran. So, satu proses kita nak buat lah. Kita tengok macam mana. Kita nak buat lah. Cikgu cakap je. Nanti awak buat lah kat rumah. Okey. Kita boleh buat penyulingan. Okey. Penghabluran. Kita tengok yang pertama dulu. Penghabluran. Okey. Penghabluran. Okey. Penghabluran ni. Ini garam. Apa je kan? Okey. Bila kita campur dengan air, mana cikgu nak campur dengan air, dia akan okey, sekarang cikgu campur garam. Lepas tu cikgu campur dengan satu bahan lain. Sekejap cikgu cari apa yang ada kat rumah cikgu ni nak campur dia. Okey, cikgu campur. Sekejap. Ni. Ni apa ni? Bali sikit lah. Cikgu ada bali. Okey. Okey. Ni campuran kan? Campuran garam dengan bali. Kita boleh asingkan. Cara nak asingkan, kita boleh. Okey. Bali tak larut dalam air. Garam larut air. So, cikgu campur. Okey. Larutlah. Garam tadi larut. Okey. So, cikgu boleh asingkan. Sekarang cikgu nak asingkan. Garam semua dah larut.
So kalau cikgu nak keluarkan balik kau ni tapis je lah kan. Keluarkan dengan amal kita boleh guna kertas turas. Kita akan dapatlah balik kita tinggal. Okey, kita asingkan. Guna apa? Kertas turas. Kat rumah kita tak ada kertas turas kan. Kita ada penapis, tapis. So kita boleh asingkan. So sekarang cikgu nak dapat balik garam balik. So apa cikgu buat? Cikgu ambil tadi, kita tapis tadi, tapis keluar larutan garam lah bawah kan. Larutan garam tu awak ambil, awak letak dekat mangkuk. Lepas tu awak pergi jemur dekat luar kat panas. Dekat tepi tingkat ada cahaya mati, awak pergi jemur. Awak biarlah berapa ni, biarlah sehari ke, ataupun tengok-tengok, ataupun kalau nak cepat kita panaskan, tapi biar je kat luar. Biar penyihatan berlaku. Air akan tersejat, yang tinggal nanti adalah kita dapat balik hablur garam tu. Prosesnya apa? Penghabluran. Kau boleh tengok dalam buku teks atau buku proses transfer skill yang secara yang saintifik, yang lama lah. Ini kita cerita buat kat rumah, boleh buat je proses penghabluran tu. Okey. Ni. Okey, mana ini penurasan tadi, penurasan kita tapih lah kan, tapi bahasa sains ni penurasan. Komponen larut dalam air dan kemudian campuran aktiviti turas. Okey, melarutkan komponen larut air. Apa yang komponen larut air? Garam ni lah, larut air. Lepas tu kita tapis, turas. Hasil turas dipanaskan dan dibiarkan sejuk sehingga hablur pepejar terbentuk. Prosesnya apa? Penghabluran. Bahagian tidak larut, yang tak larut tadi apa? Cikgu dia balik lah. Akan terkumpul lah dekat penapis kat kertas turas tu. Prosesnya ada dua lah proses itu. Penurasan dengan penghabluran. So yang bila dapat nanti, yang kita dapat yang hasil ni ialah hablur tu ialah hablur garam tulen. Sebab dia prosesnya apa ni kita kata tadi? Proses apa? Penulinan untuk menghasilkan apa? Bahan tulen. Okey. Itu penghabluran. Penyulingan pula. Penyulingan untuk menghasilkan bahan tulen juga. Contohnya menghasilkan air suling. Air suling etanol. Okey, sekarang kan duk tengah COVID-19 kan. Kita kena basuh tangan dengan sanitizer. Sanitizer tu kan ada etanol kan. Boleh menghalang COVID ni menghalang pembiakan ataupun COVID, nak bunuh COVID ni lah. COVID-19 ni virus. Nak cerita COVID ni, kan aku cerita panjang pula kan pasal microorganism. Nantilah. Okey. Kita boleh hasilkan dia tau, etanol dekat rumah, tapi nak kira tulen tu payahlah sikit lah sebab kita tak ada alat. Okey, kita prosesnya ialah penyulingan. Okey, mula-mula macam nak hasil etanol tau. Awak ambil yeast, masukkan dalam air, masukkan dalam, masukkan dalam yeast, lepas tu awak tambah larutan gula kan, maksudnya gula campur air lah. Lepas tu awak biar. Yeast tu akan menggunakan gula dengan proses apa, ingat kita dah belajar sebatian karbon etanol kan. Okey, prosesnya penapaian, awak jangan kocok-kocok dia, biar je dia. Mula-mula dia yeast tu akan awak akan ada kembang. Yeast akan akan membebaskan gas karbon dioksida sebab dia berrespirasi menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, mula-mula dia akan gunakan dulu oksigen yang ada dalam air tu, larutan tu. Bila lama-lama oksigen dah habis, dia tanpa oksigen dia boleh bernafas, menghasilkan karbon dioksida, tetapi dalam larutan itu, dalam ni nanti katalah kan ya, cikgu ada yeast ni kat rumah, tapi awak pun ada yeast kan, tapi ambil sikit je lah, jangan ambil banyak kan. Mak nak buat roti ni, roti tak ada ni, hari ni aku kurang kan, marah ni nak buat roti. Ambil sikit, letak dalam ni, letak dalam ni. Lepas tu kau nak bagi cepat kan, awak pegang. Kenapa? Bila pegang lagi cepat. Kenapa? Sebab apa?
faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan mikroorganisma. Kan yeast kan mikroorganisma. Ikan suhu optimum dia berapa? Dia suka suhu berapa? Suhu badan kita lebih kurang 37, 38. Orang suka lah tu. So cepat. So akan dia keluar. Tak macam kocak dia. Kalau kocak dia nanti oksigen masuk. Bila oksigen masuk, itu tak dapat. Okey. Biar dia ataupun kita biar pun tak kisah. Biar suhu bilik pun okey. 30 darjah Celsius. Yang buat sejuk lah. Sejuk lambat lah kan. Sejuk apa? Yeast tidak aktif. Nah, buaya panas pula. Panas jadi apa? Mati yeast awak tu. Tak naik. Mak awak buat roti pun tak naik. Kalau awak pergi ambil yeast tu, pergi bakar dia, pergi panaskan bola air panas, habis roti tak naik lah. Ingat dia suka apa? Kita boleh tutup dia sebab apa? Dia suka gelap kan? Mak awak buat roti, dia macam bodoh, dia tutup, dia letak air. Dia kain lembab. Apa sebab apa? Mikroorganisma suka gelap, suka ada air, kelembapan tinggi, suhu 37. Sebab tu kadang-kadang mak awak basuh dengan air suam. Air suam ya, jangan air panas. Panas habislah roti tak naik. Okey, balik sini. Macam tu panjang cikgu ni. Okey, so biar di sini akan ada, dalam sini akan ada apa? Ethanol akan terhasil dalam ni. Tapi ethanol tu campur macam-macam lah. Campur dengan larutan gula, larutan air lah. Campur ethanol, campur air. Ada air dalam tu, ada yeast dalam tu kan. So kalau kita nak ambil ethanol saja, nak hasilkan ethanol tulen ataupun air tulen, apa kita boleh buat? Kita buat kaedah apa? Proses ataupun proses penyulingan. Proses tu apa macam mana? Apa kita buat? Kita panaskan. Dan kukus air dia, buat kukus air sebab apa tau? Sebab ethanol dengan air ni dia takat didihnya berbeza. Berapa takat didih air? Cepat. Air mendidih berapa? Suhu air mendidih berapa? Takat didih air? 100 darjah Celsius. Ethanol dia 79 darjah Celsius. So takat didih mana lebih tinggi? Takat didih bagi air ethanol lebih rendah. Maksudnya ethanol lagi cepat mendidih berbanding air. Sebab suhu 79 dia dah mendidih dah sampai takat didihnya. Okey, kita panaskan. Bila panaskan, suhu naiklah kan. Bila suhu di sini air 79, so yang mula-mula ni akan jadi berubah. Ni cecair kan? Keadaan ni cecair. Dia akan jadi gas ataupun wap. Naiklah wap. Pertama sekali naik wap ethanol. Wap naik atas. Kan gitu tu. Dia naik atas. Dia pergi sini. Dia tak naik atas lagi dah. Dia tutup. Dia akan pergi sini. Ini namanya condenser Liebig. Okey, dia keluar ke sini. So kita akan dapat ethanol tulen. Tapi dengan syarat air di sini, kukus air di sini suhunya 79. Kita dapatlah ethanol tulen. Ambil lah. Lepas tu kita keluarkan, kita panaskan lagi air tu suhu 100 pula. Kita buang di sebelah, kita ambil dapat air suling. Ini kondenser, dia nama kondenser Liebig. Sebab apa nama dia kondenser? Sebab di sini prosesnya apa? Kondensasi. Sebab tadi wap tadi naik. Wap, bila kita sejukkan wap itu, dia akan jadi cecah. So prosesnya apa? Kondensasi. Okey. Mana ya? So kita kasihkanlah. So proses apa? Kita nak habis hasilkan ethanol tulen dengan air suling pun. Air suling pun macam ni. Nanti dekat lab ni kat lab kita ada lah ni. Kat rumah tunjuk pun tak boleh, tak ada. Kat rumah apa kita boleh buat? Nak hasilkan air suling mungkinlah boleh sikit kot. Kat ceret tu, keluar air tu, keluar buap air tu, kita ambil. Kalau kita ambil dengan tangan lah kan, kita ambil dia punya gunalah apa-apa. Dapatlah air suling tu, sikit boleh lah. Dekat makmal ada kaedah nanti tunjukkan. So
Dan cikgu tunjukkan, tahun lepas punya, ini kan revision, sepatutnya dah tahu dah. So, bolehlah kot nak buat internal kat rumah. Tapi internal campur macam mana cuba buat internal kat rumah, cuba macam mana nak bagi dapat internal tu. Boleh lah, sekarang kan susah nak cari hand sanitizer ni kan. Cuba buat sendiri macam mana, tapi masalah nak ngasingkan lah. Tak apa, kita ni dalam keadaan yang terdesak apa-apa pun boleh, tapi kita akan lebih berfikir. Okey, cikgu rasa itu je lah kot untuk bab ni. Cikgu rasa cikgu dah cover semua tu kat bab ni. Tak faham? Boleh ulang-ulang lah. Cikgu tengok cek ulang lah. Boleh buat ulang. Kalau kadang mana tahu cikgu salah cakap, bagi tahu cikgu tahu. Kadang seronok cakap biasalah kan, tersilap cakap. Kalau tengok ada apa cikgu cakap lain ni, betul teks kata lain. Then you tell me. Bahaya ni bagi fakta salah. Tapi insya-Allah lah. Yang cikgu tak perasan, aku juga tak perasan tu, sorry lah. Tapi insya-Allah lah betul lah. So, kalau tak faham, ulanglah. Kalau asal cikgu cakap slow, katalah cikgu ajar ni slow, lajukan, tak ada masalah. Yang penting faham. Pertama, struktur atom. Kedua, pertama tadi apa? Perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim, perbezaan cair gas, perubahan keadaan jirim, proses-proses kondensasi, peleburan, pembekuan, apa semua tu, haba diserap, haba dibebas. Kemudian struktur atom, nombor proton sama nombor elektron, nombor nukleon sama juga nombor neutron campur nombor proton. Kemudian struktur atom, jadual berkala, bahan atom, bahan molekul, bahan ion, dan juga kaedah penulinan. Satu lagi yang cikgu tak masuk apa-apa ni, lupa tadi, perbezaan bahan logam dengan bukan logam. Kan? Mulur, boleh ditempa, lagi apa? Berkilau. Tolong ya cari, sebab nanti cikgu nak akan bincang waktu kita bincang bab last form 4 lah. Ada bahan logam, bukan logam dengan alloy. Itu kita bincang nanti balik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan logam, bukan logam ada kat sini. So tolong 5 kali semua ada buku teks, baca buku teks, buat semua latihan. Fokus praktis kefahaman apa tadi soalan yang ni macam ni. Penilaian kendiri ni setiap lepas topik ada penilaian kendiri tau. Cuba buat. Lepas tu di akhir bab ada latihan formatif. Tolong buat juga. Lepas tu buat cikgu punya kuis. Sila buat kuis. Cikgu akan tengok dalam Google Classroom. Cikgu boleh monitor awak punya markah. Buat ikut ni 5 pendeta ada berapa orang? 20 lebih, 25. Karisma 35. Takwa 2 orang je join. Alah, sedih. Tak apa. Sabar. Belajar bersabar. Cikgu sabar je lah ya. Harap-harap ni kan dapat free. Kerajaan dah bagi dah 1 gig. Bukan untuk main game, untuk belajar. Okey. Berapa lama? Pukul 2 dah. Belum Zuhur lagi ni. Okey. Dekat-dekat sejam lebih juga Tak apa. Bagi video tak ada masalah kan. Ngantuk, boring, pause. Lepas tu sambung balik. Yang penting faham. Wajib tahu ya apa cikgu ajar ni. InsyaAllah. Kan. Tuhan dah bagi ni. Ada free masa banyak untuk kita belajar. So kita belajar sungguh-sungguh. Buat latihan banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.